Assalamualaikum and selamat malam. Hari ini saya plan nak masak nasi mandi. My style, the most paling senang, tak renyah sangat kerja dia. Tapi sebelum itu kita akan buat dulu sos sasa dia dulu. Kerana ini sos yang penting seperti sambal, yang penting kita harus makan bersama dengan nasi mandi itu. Dan tujuan saya buat lebih awal daripada saya buat nasi adalah kerana harus disimpan dalam peti ais supaya ia sejuk, dan kalau dihidangkan bersama nasi yang panas-panas memang Okey, kita akan mulakan dengan bahan-bahannya seperti berikut. Okey, bahan-bahan yang digunakan untuk buat sasa adalah cili merah besar, cili merah kecil, sedikit garam dan gula, beberapa ulas bawang putih, daun ketumbar, tomato dan limau nipis. Bahan-bahan ini semua akan di-blend untuk mendapatkan sasa tersebut. Kita akan mulakan dengan memotong tomato sebanyak 3 biji. Okey, kita masukkan ke dalam blender. Okey. Saya menggunakan 4 biji cili merah, kemungkinan sebanyak 4 biji cili merah kecil, 5 atau 6 ulas bawang putih, daun ketumbar, okey, yang sekitar 3 pokok daun ketumbar. Okey, kita basuh dulu. Dan kita masukkan sekali dalam ni. Kemungkinan kita akan masuk air sedikit. Setelah di blend, di situ kita akan masukkan sedikit garam dan gula untuk rasa. Mula kita rasa dulu. Okey, dah cukup pedas. Kita masukkan garam dulu sedikit dan gula. Okey, kita kacau. Dan kita rasa balik. Inilah hasil dari bahan-bahan yang telah kita blend. Inilah hasil yang kita dapat lihat. Yang akan kita bekukan, kita akan sejukkan dalam peti ais supaya waktu kita hidangkan ia akan meresap ke dalam nasi daging tersebut. Sambalnya kita telah masukkan dalam botol plastik untuk kita masukkan ke dalam peti ais. Sekarang kita akan buat nasi mandi ayam, yang mana kita akan mulakan dengan cara untuk bagaimana cara untuk kita nak masak ayam dulu, ya. So caranya bermula daripada apa yang saya akan tunjuk sekarang ini. Okey, di sini kita ada ayam yang telah dibelah 4.
Ya. Saya buat ini untuk sebanyak 2 ekor ayam yang dia belah 4. Boleh dimakan dalam, saya rasa dalam 10 atau 8 orang, insyaAllah. Kemudian kita akan menggunakan bahan-bahan seperti kunyit, sedikit kunyit ditaburkan di atas ayam yang telah dipotong itu. Kemudian kita sapu. Okey, kita sapu dan kita gaulkan sekali. Okey. Kunyit ini merupakan rempah ratus asas yang digunakan untuk kita marinatekan dengan ayam mandi ini. Ayamnya telah diperak. Okay. Jadi warnanya dah kelihatan kuning ya. Ini peringkat pertama yang kita akan buat. Lepas pada ini nanti kita akan taburkan garam dan lada putih. Lada putih ini akan meresap ke dalam ayam yang kita akan bake nanti ya. Kita akan menggunakan oven untuk masak ayam ini. Jadi secara tradisionalnya, kalau di Yaman mereka menggunakan dapur bawah tanah. Tapi zaman moden ni kita pakai oven lah. Nanti saya akan bagi tahu tentang berapa lama dan suhu berapa yang akan digunakan untuk kita bakar ayam di dalam oven. Kita masukkan garam. Okey. Balikkan. Rempah-rempah yang telah kita sediakan ini meresap ke dalam ayam tersebut. Okey, di sini saya sediakan sedikit rempah saffron. Saffron merupakan rempah, ia merupakan daripada helaian bunga saffron yang terdapat di negara-negara Pakistan, Iran, Afghanistan. Okay, saya beli ini di kedai Arab. Sedikit saja kita beli kerana ianya mahal. So kita akan sapu di macam ni. Okay, kita sapu di ayam. Dia ni sebenarnya rempah untuk melazatkan lagi ayam tu nanti. Tuan-tuan dan puan harus ingat bahawa rempah ini bukan colouring ya, tapi ianya cukup kuat. Kalau melekat di tangan memang mengambil waktu untuk membersihkan. Jadi sekarang saya akan flip ayam ini dan sapu di sebelah dalamnya pula.
kita akan masukkan ayam dalam bekas aluminium ini, yang mana kita akan masukkan dalam oven untuk dibakar menggunakan oven. Sebelum itu kita ringiskan sedikit minyak ke dalam bekas ini supaya nanti ayamnya tidak melekat kepada bekas aluminium ini. Dan bekas aluminium ini juga akan digunakan nanti untuk kita letakkan nasi di dalamnya bersama-sama ayam yang telah kita marinate. Okay. Ini saya menyediakan 2 bekas. 2 bekas untuk dibakar dalam oven. Ini bekas pertama, mana dah siap. Ini bekas kedua. Inilah 2 bekas untuk 2 ekor. Dan kita letakkan sedikit lagi minyak bersama sedikit lada hitam. Tadi kita marinate dengan lada putih, sekarang kita letak lada hitam di atasnya. Okey, sekarang saya akan menutup bekas ayam ini dengan aluminium foil. Sambil itu kita panaskan oven. Ini bekas ayam pertama dan ini bekas ayam kedua. Hasil daripada pembakaran ayam ni dalam oven akan ada air ayam yang bertakung di dalam bekas ini. Jadi air ayam itulah nanti akan digunakan untuk kita menumis nasi mandi. Jadi nasi akan dimasak berasingan. Ya, kita akan mulai membakar ayam ini sekejap. Okey, dibakar selama 2 jam. Api di atas dan juga di bawah, 120 minit, suhu 250 darjah. Ya. Kita lihat ayamnya berada di dapur ketuha. Ya, itu di oven ini. Meanwhile, okey, bahan-bahan atau rempah yang akan digunakan untuk menumis nasi mandi merupakan swedish tomato, 2 bawang besar, sama ada putih, bawang Holland ataupun bawang Bombay pun tak apa. Sedikit daun salam, sini ada 3 daun salam, buah pelaga, 4 buah pelaga, dan 5 butir cengkeh bersama lada putih dan juga lada hitam. 2 cili hijau. Cili hijau ni akan dimasukkan di dalam nasi semasa tumisan. Bahan-bahan ini iaitu tomato dan juga bawang akan dipotong kecil-kecil untuk menumis. Kita akan buat sekejap lagi. Sekarang kita nak masak nasi. Kita mulakan dengan tumis bahan-bahan yang telah saya sediakan. Oh ya, saya lupa nak bagi tahu, kita kena masukkan 1 cube Maggi ayam 1 cube dalam nasi kita nanti. Okey, kita mulakan sekarang. Okey, kita masukkan minyak. Okey, kita kecilkan api sebenarnya kerana tak nak nanti bahan-bahan yang kita tumis ini jadi hangus. Okey, kita masukkan bawang.
tomato. Kita kacau. Masukkan buah pelaga dan juga daun salam. Okay. Dan kita masukkan 1 sudu besar rempah nasi mandi. Ini kita gaul. Setelah itu kita masukkan 1 cube ayam Maggi. Okay. Kita pecahkan dia saja, senang. Okay. Nampak dia punya ni, dia punya rempah dah sebati. Kita biar api kecil. Dan sekarang kita siapkan nasi. Okay, kita masukkan beras ke dalam yang telah dicuci. Okey. Beras yang telah dicuci kita masukkan 3 cawan beras bersamaan dengan 3 cawan air. Satu, dua, okey, cukup. 3 cukup. Kita gaulkan. Okay. Kita gaulkan. Beras tu sebelum saya masukkan di sini, saya rendam sebanyak selama 20 minit setelah dicuci, biar dia kembang dan nanti akan jadi lebih panjang beras tu. Okey. Sekarang saya rasa saya boleh letak dalam rice cooker. Sebenarnya teknik ini boleh juga digunakan dengan cara kita masak menggunakan oven. Tapi kerana saya nak cepat, kerana dengan oven tu boleh, tapi ruang oven tu tak muat untuk saya masukkan ayam dan juga nasi itu sekali. Mungkin video saya selanjutnya saya akan buat mandi kambing yang mana kita akan gabungkan nasi dan beras dan juga kambing itu sekali dalam satu oven. Okey, kita masukkan ke dalam rice cooker. Dan kita biar dia masak. 2 hours later. Tuan-tuan dan puan sekalian, I think oven pun dah dimati secara sendiri. Kita akan mengeluarkan ayam yang telah kita bake tadi. Okey. Satu persatu. Okey, mari kita tengok hasil dari ayam tadi. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Cantik. Okey.
Nanti kita akan keluarkan ayam ni. Masya Allah, Masya Allah. Nampak tak jus ayam yang ada kat situ? Okey. Tengok betul-betul jus tu. Kita akan keluarkan jus tu nanti. Kita akan taburkan di atas atau tuangkan di dalam nasi yang sedang masak. Okey. Kita asingkan ayam ni dulu. Okay, jus ayamnya kita masukkan dalam ni, kita tak ambil semua. Dan kita masukkan ke tu dia nasi kita dah masak. So kita letakkan jus tu, taburkan di atas nasi. Nasi pun sebenarnya dah masak. Lepas ini kita akan buat smoking technique. Ya. Eventually. Tuan tengok nasi kita. Cantik, nasinya elok. Berasnya panjang-panjang. Dan sekarang kita akan bakar arang untuk teknik smoking. Ya. Teknik smoking seperti yang saya beritahu tadi, dia menggunakan minyak dan juga arang. Kita lihat arang sedang dibakar di atas ketulah gas. Ya, tunggu sampai dia jadi bara. Nanti kita akan masukkan sedikit minyak dalam ni. Nanti kita akan aturkan ayam di sekeliling periuk ini, periuk nasi ini. Ini ayam yang telah saya keluarkan dari oven tadi. Ayamnya sudah masak. Sekarang kita cuma tunggu teknik untuk smoking, dan di situ selesai kita punya cara masak nasi mandi yang paling senang. Susun di dalam, dan nanti kita akan masukkan arang yang telah menjadi bara ke dalam ini. Dia akan keluar asap dan kita akan tutup dengan aluminium foil seketat mungkin supaya proses smoking itu berjalan dengan lancar. Okey, kita tengok dah menjadi bara. Okey, sekarang kita masukkan proses untuk wapnya, asapnya keluar, dan kita tutup. Kita dah tutup dan kita akan biarkan selama 15 minit. InsyaAllah nanti baru kita buka dan kita akan dapat bau smoke proses yang telah kita lakukan tadi. Okey, masa dah 15 minit. Jom kita buka apakah hasilnya. Masya Allah, Masya Allah. Lihat bara arang tadi dah mati. Maknanya memang proses smoking ini berjaya. Jadi situ kita dapat juga bau yang mana kita sedia maklum bahawa salah satu otentiknya nasi mandi ini adalah smoke proses. Di situ saya rasa tak ramai orang tahu tentang proses ini. Setengah restoran pun tak menyediakan proses smoking seperti ini. Saya harap semua dapat mencuba apa yang saya telah share hari ini, dan selamat mencuba dengan jaya. Okey, demikian tadi secara ringkas tentang macam mana nak buat nasi mandi ayam. Saya harap video ini dapat memberikan sedikit pengetahuan tentang cara membuat nasi mandi yang secara ringkas, dan juga dapat
digunakan untuk santapan harian di rumah ataupun dengan keluarga. Okey, dengan itu saya minta sekiranya ada komen, sila komen, dan saya like, subscribe dan share. Okey, begitu saja. Terima kasih. See you on the next video. Bye bye.